Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita sambung tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi merungkai pertelingkahan isu akidah antara salaf dan khalaf. Dan malam ni kita masuk pada muka surat yang ke-18, yang mana sambungan daripada kuliah kita yang lalu, iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kuliah kita yang lalu kita telah membaca perenggan bagaimana penekanan oleh Hasan Al-Banna tentang konsep akidah yang ketiga dan usul yang ke-10, iaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat yang tidak layak dengan kesempurnaannya. Jadi malam ni kita masuk muka surat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu dalam surah Al-A'raf ayat 180, di mana firman Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah kepadanya dengan nama-nama itu, dan pulaukanlah orang yang berpaling ketika menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka sudah kerjakan. Dalam ayat 32 daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut perihal penyuciannya dengan perkataan subhanaka, iaitu tasbih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu menjawab, subhanak, maha suci engkau wahai Allah. La ilma lana, kami tidak ada pengetahuan. Illa ma 'allamtana, selain daripada apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah juga yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, kita berhenti setakat itu. Sidang hadirin mukminin, pada ayat yang pertama yang kita baca ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah taala kata walillahil asmaul husna, dan Allah mempunyai al-asmaul husna. Yang ini kita dah ulas sebelum ini, iaitu the beautiful names of Allah, kan, nama-nama yang indah, nama-nama yang cantik bagi Allah. Fad'uuhu biha, maka serulah kepadanya, yakni kita serulah Allah dengan menggunakan nama-nama di dalam al-asmaul husna. Baik, maka para ulama membahaskan berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai akidah pengajian tauhid. Kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita akan dapat daripada perbahasan ini. Jadi ini antara perkara yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Baik,
Kenapa kita duk bincang pasal the beautiful names of Allah, kan? Nama-nama yang indah bagi Allah. Jadi antaranya ialah yang pertamanya, bila kita belajar asma dan sifat ini, yang pertamanya kita kena tahu ilmu berkenaan dengan Allah, ia adalah asas kepada segala ilmu. Itu yang pertama, kan, asas kepada segala ilmu. Yang kedua, hampir setiap ayat Quran, bila kita buka Quran, hampir dalam setiap surah itu dan ayat-ayat yang ada dalam surah itu, hampir kesemuanya ada sebut nama dan sifat Allah Ta'ala. Kalau sebelum ni kita cerita pasal tauhid uluhiyah dengan rububiyah, ini kita masuk dalam asma dan sifat. Baik. Jadi kenapa kita nak kena belajar asma dan sifat? Poin yang kedua yang disebut oleh para ulama, kerana dalam Quran itu sendiri, setiap kali ada ayat Quran, mesti kebiasaannya disusuli dengan nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah, bila kita kenal Allah, maka kita akan jadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenali Allah, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, macam perbandingan yang saya buat sebelum-sebelum inilah, kan. Kalau kita kenal satu benda, maka dia ada respon kepada pengenalan itu, kan. Kalau benda tu benda yang sedap, kita akan terliur, kita akan suka, kan. Kalau benda tu benda yang mengerikan, kita akan takut. Itu yang kata penting, apa yang kita panggil sebagai pengenalan, mengenali sesuatu benda. Apatah lagi Allah, kan. Apatah lagi Allah. Macam perbandingan yang saya sebut sebelum ni. Kalau orang tu dia sakit, kan, contohnya sakit kencing manis, dia kencing manis, dia tak tahu akibat kencing manis tu apa, maka dia tak takut. Dia tak takut. Apa yang dia nak heran? Orang kata jangan ambil benda manis, dia ambil juga. Orang darah tinggi, kita kata jangan ambil masin, dia ambil masin juga, kan. Pasal apa? Sebab dia tak kenal penyakit tu, dia tak tahu apa yang akan berlaku kepada dia. Tapi ada juga orang, walaupun dia tahu akibat, tapi dia tak heran pun. Ada juga orang yang lagu tu. Jadi peranan, fungsi kenapa kita mengaji, tujuan dia supaya bila kita kenal Allah, maka kita takut kepada Allah, takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat yang disebut oleh para ulama ialah, apabila kejahilan manusia itu terhadap keagungan Allah, maka itu punca kepada segala maksiat yang berlaku. Bila dia jahil tentang keagungan Allah, yang duk jadi suami isteri curang kepada pasangan, yang duk jadi judi, dengan mabuk, dengan rasuah, dengan pelbagai dosa yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Kerana kejahilan manusia terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang keempat. Poin yang kelimanya ialah, nama Allah Ta'ala ini, para ulama kata, sebagaimana kita baca tadi, Al-Asma'ul Husna, kan. Semua nama Allah tadi adalah husna. Jadi di sini ada perbahasan dia. Kenapa penekanan disebut tentang husnanya, kan, nama-nama Allah tadi. Dan poin yang keenamnya ialah, dan yang kita sebut sebelum ini pun, bahawa Asma'ul Husna itu dia tidak terhad kepada 99. Baik, kita tengok bagaimana benda ni diulas. Contohnya oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, Imam Ibn Qayyim dia kata apa? Dia kata kemuliaan satu-satu ilmu itu, dia kata, mengikuti kemuliaan objek yang dipelajari. Kita belajar apa, daripada benda itulah dia akan bagi kesan kepada kita, kan, kata Imam Ibn Qayyim. Maka dia kata apa? Kata Imam Ibn Qayyim, dia kata maka tentulah, dia kata, la syakka wala raiba, tidak syak lagi dan tidak ragu lagi bahawa ilmu, knowledge yang paling mulia, kan, knowledge yang paling agung dan yang paling utama adalah pengetahuan tentang Allah, di mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Maksud dia, bila kita kenal Allah, maka kemuliaan Allah Ta'ala tadi bagi kesan kepada kemuliaan kita.
Itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Maka kata Imam Ibn Qayyim, dia kata manusia ni yang paling sempurna ibadat dia adalah manusia yang beribadat kepada Allah dengan semua nama dan sifat-sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Maka dia kata yang jelas bahawa ilmu tentang Allah adalah pangkal kepada segala ilmu dan sebagai asas pengetahuan seseorang hamba akan kebahagiaan, kesempurnaan dan kemaslahatannya di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi macam mana? Macam mana yang kata bila kita belajar tentang Asmaul Husna, maka Al-Asmaul Husna tu bagi kesan kepada kita. Macam mana? Sebab Imam Ibn Qayyim kata, bila kita mengenali Allah, maka segala kemuliaan Allah Ta'ala tadi akan bagi kesan kepada kita, menyebabkan kita menjadi seorang yang mulia. Segala keagungan Allah Ta'ala tadi, bila kita kenal keagungan dia, keagungan Allah Ta'ala memberi kesan kepada kita sehingga mengangkat darjat kita, kata Imam Ibn Qayyim. Maka dengan sebab itu, apa yang disyarahkan daripada itu ialah Allah telah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan memberitahu kepada kita semua nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang paling mulia. Baik, maka contoh yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim, contoh surah Taubah, kan? Iaitu Allah Ta'ala kata dia itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bila kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang, macam mana sifat maha pengampun Allah Ta'ala itu bagi kesan kepada kita? Okay. Allah yang begitu hebat, tuan-tuan sekalian, Allah yang begitu agung, tapi dia maha pengampun. Datanglah kesalahan macam mana daripada hamba dia, bila hamba dia bertaubat kepada dia, maka itu semua tidak menjadi penghalang kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Maka kita sebagai seorang hamba, bila kita tahu begitulah sifat Allah Ta'ala, maka sifat maha pengampun Allah dia bagi kesan kepada kita sehingga kita menjadi seorang yang mudah mengampunkan dosa yang orang buat kepada kita. Kita sebagai suami, isteri buat silap, maafkanlah. Kita sebagai isteri, suami buat silap, maafkanlah. Kita sebagai ayah, anak kita buat salah, kita maafkanlah. Jadi itu dia bagi kesan kepada kita. Orang yang pendendam, orang yang susah untuk memaafkan kesalahan orang, dia satu orang yang tidak kenal Allah. Dia rasa dia hebat dengan cara dia tidak memaafkan orang. Sedangkan Allah itu hebat, Allah itu agung. Antaranya ialah dengan menjadi maha pengampunnya Allah. Sifat maha pengampun itu ada pada Allah. Jadi agungnya Allah, sempurnanya Allah, salah satunya ialah maha pengampunnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengajar kepada kita. Bukan kata Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita saja-saja, tak. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita supaya kita mempelajari sifat mengampuni orang. Itu contoh. Yang kedua, selepas maha pengampun, surat Taubah ayat yang kelima, maha penyayang. Sama juga. Kita rajin beribadat, tapi kita tidak ada sifat mengasihi orang, menyayangi orang. Diri kita ni hatred, penuh dengan kebencian, kan? Tak kira dalam bab apa pun. Bila bab berdebat dengan orang, dalam bab politik, dalam bab pelbagai masalah dalam hidup ni, tuan-tuan sekalian, kita ni kalau keluar daripada mulut kita penuh dengan kebencian, maka ini contoh, kan, orang yang tidak ada sifat pengasih dalam diri dia, tidak ada sifat menyayangi dalam diri dia. Orang yang belajar tentang bagaimana maha penyayangnya Allah, dia akan sayang isteri dia, kan, dia akan sayang suami dia, dia akan sayang anak-anak dia, dia akan sayang dan kasih kepada sahabat-sahabat dia, kawan dia. Itu yang dikatakan manfaat bila kita belajar tentang maha penyayangnya Allah. Itu contoh-contoh, kan, yang disebut oleh para ulama.
Samalah juga bila Allah Ta'ala mengatakan bahawa dia maha mengetahui, kan? Dia maha mengetahui. Maka penting kita ni membenteras kejahilan. Penting kita ni ada ilmu. Kita belajar, kita tambah ilmu. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, belajar ni memilih. Bukan tak bagus memilih, boleh, bagus. Tapi kita memilih berdasarkan apa? Kan? Ada orang dia nak mengaji dengan ustaz-ustaz ternama saja. Kan? Ustaz tu tengok ramai dah followers, pengikut, baru dia nak mengaji. Pasal apa? Sebab supaya nanti dia boleh selfie. Dia datang kuliah ustaz ni, ramai orang selfie, buh dalam Facebook. Maka niat dia mengaji bukan kerana ilmu tadi. Niat dia mengaji sebab dia nak kepada kemasyhuran. Dia nak kepada populariti. Nak tunjuk pada orang hak dia mengaji ni semua ustaz yang ada nama. Bagus tuan-tuan mengaji, tapi niat kita tadi itu apa? Berapa ramai di kalangan kita kadang-kadang bila serempak dengan majlis ilmu, sebab ustaz tu jenis ustaz yang tidak popular, kita tak mau mengaji. Ni niat kita lah, kan? Niat kita itu apa sebenarnya? Baik. Maka ini semua disebut oleh para ulama sebagai nama-nama yang terbaik, yang mana Allah Ta'ala mensifatkan zatnya, dan sifat-sifat yang mulia itu dia kata ada pengaruh dan memberi bekas dalam hati hamba Allah yang mengenali Allah, sehingga dia rasa dia sentiasa diawasi oleh Allah dalam semua aspek kehidupan dia. Jadi itu contoh yang disebut oleh para ulama. Baik. Kemudian daripada itu tuan-tuan sekalian, kita belajar asma dan sifat ini yang disebut oleh para ulama ialah kejahilan. Bila kita jahil akan keagungan Allah, itu punca kita buat maksiat. Punca kita buat maksiat. Antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dengan sanad yang sahih daripada Abul Aliyah, dia cerita bahawa para sahabat Nabi kata, setiap dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, puncanya adalah kejahilan. Kan? Pasal apa buat dosa? Sebab jahil. Contoh, kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata setiap orang yang buat maksiat, kan? Orang yang buat maksiat, dia kata, adalah seorang yang jahil. Dan setiap orang yang takut kepadanya adalah seorang yang alim, yang taat kepada Allah. Dan dia menjadi seorang yang jahil hanya kerana kurangnya rasa takut yang dimilikinya. Kalau sahaja rasa takutnya kepada Allah itu sempurna, pastilah dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Saya cerita semalam di masjid semalam. Ada orang tanya, orang minta fatwa. Apa hukum dia kahwin dengan satu perempuan, yang mana perempuan tu dia kahwin dengan cara dia guna ilmu sihir, kan? Dia kahwin dengan perempuan tu dengan guna ilmu sihir, minyak dagu. Cerita minyak dagu ni saya ingat zaman saya sekolah rendah, suka duk baca buku apa tak tahu tu. Kan? Buku Taman Jalis ke apa, ada lah macam-macam buku zaman tu sekolah rendah kan. Duk terbayang lah orang gali kubur kan, ambil mayat, bakar apa bawah dagu, tu cerita lah. Wallahu a'lam. Minyak dagu, ayat pengasih, macam-macam lah kan. Jadi satu orang ni, dia tanya dalam fatwa, dia tanya, ni tuan-tuan boleh tengoklah dalam beberapa fatwa ada, fatwa Syabakah Islamiyah dan sebagainya. Macam mana hukum dia kahwin dengan perempuan tu? Perempuan tu asal tak mau kat dia. Perempuan tu asal tak mau kat dia. Tapi dia nak tackle juga perempuan tu, dia guna sihir. Dia guna sihir, black magic, ilmu hitam. Menyebabkan perempuan tu nak dekat dia. Bila perempuan tu nak dekat dia, kahwin. Bila kahwin, beberapa tahun ada anak lah, beberapa orang anak. Lepas tu, tiba satu masa dia menyesal. Dia menyesal. Mungkin dia main mengaji kat DIS,
Duk dengar kuliah apa semua kan. Terkesan dalam hati dia, masuk dalam telinga dia, sihir ni berdosa, minal kabair, dosa besar, dia boleh jadi syirik, jadi dia takut, dia akan teringat benda yang dia pernah buat dulu-dulu terhadap isteri dia. Dulu dia sihir isteri dia, sekarang ada rasa sayang lah. Jadi nikah dia tadi macam mana? Sah ataupun tidak? Anak-anak yang lahir tadi jadi macam mana? Anak yang sah taraf ataupun tidak sah taraf, atau macam mana? Ini contoh. Saya pernah, satu orang perempuan, isteri, jumpa saya. Perempuan ni tuan-tuan, dia guru agama, dia ustazah. Dia cerita masalah dia, macam mana dia tak boleh nak lupakan suami dia, walaupun suami dia ni terlibat dengan macam-macam jenayah. Suami dia terlibat dengan macam-macam jenayah. Dia pergi mahkamah syariah, dah filekan kes perceraian, hati ni duk teringat kat suami dia. Tarik balik. Bergaduh, file pula kes di mahkamah syariah. Duk masih teringat kat suami, tarik balik. Jadi ustazah ni dia cerita kat saya. Dia kata benda ni sebab suami dia pernah guna black magic kepada dia. Saya pun tanya macam mana cerita. Jadi so dia ceritalah lebih kurang yang setakat saya boleh cerita dekat tuan-tuan. Zaman dia mengaji dulu, zaman dia di universiti, suami dia sekarang ni, si lelaki ni, orang kata apa? Duk ayat dia lah. Mengayat. Mengayat. Duk mengorat dia. Dan dia tak mau dekat lelaki tu. Dia tak mau. Lelaki tu daripada dulu lagi duk terlibat dengan dadah. Dan dia tengok pun dia tak mau, dia tak suka kat lelaki tu. Sehinggalah satu hari lelaki ni bagi burger dekat dia. Bagi burger. Dan silap dia ialah dia terima burger tu dan dia makan. Bila dia makan burger tu, dia cerita kat saya tuan-tuan, sejak itulah dia teringat dekat lelaki tu. Dia teringat. Sebab tu saya tuan-tuan, saya selalu pesan dekat anak-anak saya. Saya kata, ayah dulu pun, ayah ni lelaki. Dan tuan-tuan tahulah saya lelaki kan. Takkan saya perempuan pula. Saya ni lelaki. Saya cerita dekat anak saya, kata ayah ni lelaki pun kalau budak perempuan bagi benda dekat ayah tak makan. Ayah bagi kat kawan-kawan dalam dorm makan. Yalah, kita pun dulu handsome lah juga sikit-sikit. Jadi adalah budak-budak perempuan junior hak minat kat kita, secret admirer semua kan, duk hantar surat apa semua, nak berkenalan, nak buat abang angkat lah apa semua. Lepas tu hujung tahun nak cuti sekolah, bagi kek. Bagi kek dan kotak kecil. Alah, zaman budak sekolah kan, dia minat agak kita, dia tulis dah from secret admirer. Zaman dulu saya kata apa benda lah secret admirer ni. Kita apa tak tahu. Zaman sekarang apa? Crush. Zaman sekarang ni macam-macam istilah. Zaman dulu secret admirer. Zaman dulu. Itu cerita tahun 80-an. Saya duk ingat pesanan mak saya selalu pesan. Dia kata walaupun hang lelaki, kalau dia kata kalau perempuan lebih-lebih lagi, takut orang buat naya dengan ilmu sihir. Walaupun hang lelaki, kalau budak perempuan bagi apa-apa makanan, jangan makan. Mak saya selalu pesan. Dan benda itulah saya pesan dekat anak-anak. Saya kata ayah ni lelaki pun ayah pegang nasihat daripada mak. Kalau ada budak perempuan bagi makan apa-apa, jangan makan. Apatah lagi kalau kita perempuan. Kan orang perempuan ni lebih fragile, vulnerable, kan, mudah terdedah kepada risiko yang pelbagai berbanding dengan orang lelaki. Maka akhirnya bila lepas dia makan burger tadi, ustazah ni dia bagi tahu dia tak boleh lupa suami dia. Sampai dia ni tuan-tuan gaji, tuan-tuan tahulah guru agama lepasan universiti. Gaji tinggi. Bukan lelaki-lelaki, dekat hampir 10,000 sebulan. Tapi tak cukup. Hutang keliling pinggang, nak kena bagi dekat suami, suami buat hutang, dia nak kena bayar, orang lain gaji dekat 10,000 boleh pakai kereta mewah,
boleh beli rumah 300, 400 ribu, 500 ribu dan sebagainya, tapi dia dikelilingi oleh hutang. Itu contoh kan, benda yang berlaku. Agama ni tuan-tuan, bila dia larang satu-satu benda, tujuan dia untuk menyelamatkan kita kan, daripada benda-benda yang macam ni. Jadi orang yang seperti ni tuan-tuan, dia tak takut. Apa yang dia takut? Dia tidak takut. Dia boleh buat benda-benda yang macam tu, padahal dia nak ambil perempuan itu sebagai isteri dia. Jadi balik kepada fatwa tadi, maka dalam fatwa tu dia jawab, panel kepada fatwa dia jawab bahawa nikah itu sah kan, selagi mana segala rukun dan syarat dipenuhi. Jadi kalau segala rukun dan syarat dipenuhi, nikah itu sah. Cuma bagi si suami, tak kira lah suami ataupun isteri kan, malam ni ke ada mana-mana isteri pernah bagi minyak apa kat suami dia kan, yalah orang perempuan kat belakang bukan boleh kira kan. Dia kongsi-kongsi tak mau, dia kata dia nak pastikan suami dia tunduk kat dia. Dia bagilah, maka sebab dia buat teh tarik kat kita, dia masak nasi kat kita, dia culuk jari kau kita tak tahu. Dia buat apa kan. Tiba-tiba dia tahu yang benda yang dia buat selama ni salah, berdosa, so dia menyesal. Maka dalam soalan tu, apa yang patut dia buat? Tak kira lah suami ke isteri ke siapa-siapa, bila dia dah sihir satu orang tu, sekarang dia menyesal, apa yang patut dia buat? Maka dalam fatwa tu kata apa? Yang pertamanya ialah dia wajib bertaubat kan? Wajib bertaubat dengan segera, taubat sungguh-sungguh. Dan taubat, tuan-tuan tahulah apa maksud taubat nasuha kan, minta ampun kepada Allah, menyesal apa semua, berazam tidak ulang balik apa yang kita lakukan, kena tinggalkan semua benda tu. Satu. Yang kedua, musnahkan kan alat-alat sihir tadi kan. Kalau boleh bakar, dibakar. Mana-mana alat yang masih ada, benda-benda yang masih ada tu hendaklah dimusnahkan. Kalau boleh bakar, dibakar. Sebelum bakar itu baca 3 qul kan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas, dengan surah Fatihah, dengan ayat kursi. Yang tu dah ada dalil-dalilnya. Baik, kemudian dengan isteri tadi ataupun suami yang disihirkan itu, apa yang patut kita buat kan? Apa yang patut kita buat? Maka dalam fatwa tu kata jangan diberitahu. Jangan diberitahu. Sebab apa? Dibimbangi akan menjadi permusuhan, perbalahan. Lebih baik didiamkan sampai mati. Jangan diberitahu. Cuma dia kata hendaklah si suami tadi beritahu kepada isteri dia supaya isteri dia memperbanyakkan zikir kepada Allah kan, untuk melawan, menentang sihir tadi kan. Kalau masih ada lagi kesan-kesan sihir tersebut. Jadi orang perempuan kalau balik malam ni suami suruh zikir tu, abang ada buat apa kat saya kah? Tak ada melawak. Suruh zikir tu baguslah kan, suruh baca Quran baguslah. Tapi itu nasihat dalam fatwa tadi. Sebab kalau tuan-tuan masih ingat dalam kuliah saya sebelum ini pun saya pernah sebut cara bertaubat daripada ghibah, mengumpat kan. Contohnya pendapat Imam Nawawi dan juga ulama-ulama lain, kalau kita pergi minta maaf dengan orang yang kita ghibah, yang kita mengumpat tadi, akan menyebabkan perbalahan, maka lebih utama kita jangan minta maaf dengan dia. Jangan bagi tahu. Kita kenal kawan kita kan, kita kenal hamba Allah tu macam mana. Kalau kita tahu, kita bagi tahu dekat dia tu boleh memperbaiki keadaan, fadal, minta maaf dengan dia. Tapi kalau kita tengok nanti daripada tak bergaduh jadi bergaduh, maka lebih baik jangan kita zahirkan, jangan cerita kepada hamba Allah tadi. Maka cara dia nak compensate ghibah, mengumpat yang kita buat tadi, hendaklah kita puji kawan tu di depan khalayak yang sama, khalayak yang kita mengumpat dia. Kalau hari itu kita kata dia bam depan 10 orang, kita ingat balik siapa 10 orang tu, kita puji pula kawan tu depan 10 orang tadi, selain daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana
Kata Imam Ibn Taymiyah, orang yang buat maksiat ni orang jahil, kan? Dan orang yang dia jadi jahil pasal apa? Kerana dia kurangnya takut kepada Allah. Dan kalau rasa takut kepada Allah Ta'ala tadi sempurna, pastilah dia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Dia tak akan buat maksiat kalau dia takut kepada Allah. Jadi itu contoh apa yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah. Kemudian Al-Asma'ul Husna. Apa maksud Al-Asma'ul Husna? Kita terjemah bahasa Melayu, nama Allah semuanya husna, semuanya cantik, semuanya indah. Jadi maksud dia macam mana? Iaitu para ulama mengatakan bahawa dalam nama-nama Allah Ta'ala tadi, semua nama itu adalah menunjukkan kesempurnaan, kemuncak kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia, tidak ada cacat celah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak ada cacat celah. Maka dia kata bahawa kewajipan kita apabila kita beriman terhadap nama-nama Allah Ta'ala tadi, kewajipan kita terhadap nama-nama Allah Ta'ala tadi, hendaklah kita beriman dengan nama tersebut, beriman dengan makna, yakni sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut, dan beriman dengan segala pengaruh yang berhubungan dengan nama tersebut. Jadi maksudnya macam saya sebut tadilah, kalau kita kata Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita kena menghayati sifat sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian apa yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan kita mengenali mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selain daripada itu, azan, kita berhenti sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita belajar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia ada beberapa kaedah yang ditetapkan. Contohnya oleh sebab kita sebut di negara kita ni kita ikut Imam Syafi'i, kan? Termasuk Imam Muzani yang merupakan murid kanan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Cuma dalam kesempatan yang ringkas ni, contoh kan yang disebut oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dia kata apa? Dia kata al-wahidus samad laysa lahu sahibatun wala waladun jalla 'anil mathil fala shabiha lahu wala 'adila as-sami'ul basir al-'alimul khabir al-mani'ur rafi'. Dia kata al-wahidus samad, Allah taala itu Maha Esa. Kan Allah itu as-samad. Apa dia as-samad? Maknanya tempat minta pertolongan, yang mana semua makhluk bergantung kepada dia. Lepas tu yang mana Allah ni tidak ada pasangan, tidak ada keturunan, yang maha mulia dan tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang setaraf dengan dia. Dan Allah maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha mengetahui, Allah yang maha mencegah dan maha tinggi. Maka daripada itu tuan-tuan, dia ada beberapa kaedah kan, dalam asma dan sifat. Dia ada beberapa kaedah berkaitan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, nama Allah Taala itu tauqifiyah. Kan, maknanya kita tak boleh kita yang bagi nama kepada Allah. Mesti ada dalil yang mana nama Allah sekian-sekian. Kena ada ayat Quran, kena ada hadis. Tak boleh kita yang gelarkan Allah dengan gelaran kita. Tak boleh. Dia tauqifiyah. Yang kedua, rukun iman dengan nama Allah yang husna tadi. Yang ketiga, kita nak kena tahu apa dia bentuk penyimpangan, kesesatan dalam penggunaan nama dan sifat Allah. Ada orang yang sesat ni tuan-tuan, dia guna nama Allah, dia guna sifat Allah, tapi dia menyimpang. Contoh apa dia? Nombor satu, mereka menamakan berhala dengan nama Allah. Tak boleh. Walaupun dia guna nama Allah. Kan? Sebab berhala memang dilarang. Patung. Mana boleh kita namakan patung itu dengan nama Allah? Tak boleh. Kan? Satu. Yang kedua, kita menggelarkan Allah dengan gelaran seperti Tuhan Bapa, macam yang dilakukan oleh Kristian. Tak boleh. Kan? Yang ketiga, kita mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang menunjukkan kecacatan ataupun kekurangan. Tak boleh. Yang keempat, kita reject, kita tolak kan nama dan sifat Allah, sedangkan nama dan sifat itu ada dalam Quran, ada dalam hadis, pun tak boleh. Macam ada mufti satu negeri, tak mau sebutlah negeri mana kan, dia buat poster-poster, dia tunjuklah contohnya keberadaan Allah apa semua kan. Kita kata Allah Ta'ala itu di langit ataupun Allah Ta'ala itu di atas sebagai contoh. Maka ada pihak yang tidak setuju. Dia kata itu adalah sesat. Kenapa? Sebab keberadaan Allah kita tidak tahu. Sebab apa kita tidak tahu? Sebab dia kata bahawa Allah tidak bertempat. Ini masalah tuan-tuan. Yang kita kata Allah tu di langit sebab apa? Sebab ada nas. Nas dalam Quran dan hadis. Apa maksud Allah Ta'ala di langit? Kita pun tak tahu. Kita cuma hanya menyebut dan kita beriman dengan apa yang disebut dalam nas. Jadi masalahnya ialah mereka yang berfikir dengan cara makhluk. Bila di atas, hak kat bawah macam mana? Itu yang kita cerita sebelum ni. Kan? Tunjuk ke atas.
Allah di langit. Lepas tu dia kata kita kat Malaysia atas belah sana. Kalau Amerika belah bawah macam mana? Maknanya dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Jadi kenapa bila kita sebut Allah di langit, tiba-tiba dia berfikir dan dia takyif. Dia menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala tu di langit. Yang ni yang tak betul. Jadi itu salah, kan, tuan-tuan sekalian. Bila menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Maka antara contoh yang disebut oleh para ulama ialah apabila istilah-istilah seperti wa makaru wa makarallah, kan, wallahu khairul makirin. Baik, bila wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, maksud dia apa? Kita tengok terjemahan bahasa Melayu lah. Terjemahan bahasa Melayu, wa makaru, kan, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, kita nak terjemah bahasa Melayu macam mana? Jadi setengah terjemahan kita tengok dia tulis wa makaru wa makarallah, mereka melakukan tipu daya, Allah Ta'ala juga melakukan tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Adakah terjemahan macam tu tepat? Jadi para ulama, tuan-tuan sekalian, dalam manhaj salaf, mereka mengatakan bahawa bila kita sebut wa makaru, terjemahan wa makaru tu terjemahan adakah menunjukkan elemen negatif, elemen kejahatan ataupun keburukan. Wa makaru, maka kalau wa makaru itu kita faham dengan perkataan dia tu benda buruk, benda yang negatif, maka perkataan yang sama selepas itu yang disandarkan kepada Allah, wa makarallah, bukan bermakna Allah Ta'ala juga buat benda jahat macam dia buat benda jahat, tapi itu menunjukkan bahawa Allah membalas kejahatan yang dia buat. Nampak tak? Sebab itu walaupun wa makaru wa makarallah, tapi tidak ada nama ataupun sifat Allah makir, tak ada. Pelaku tipu daya, tak ada. Allah Ta'ala tidak ada nama makir. Maka sebab tu bila kita mengaji asma' dan sifat, kita tak boleh memandai-mandai bagi nama. Walaupun dalam ayat tu kata wa makaru wa makarallah, wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka, tapi kita nak bagi nama Allah tu sebagai makir, tak boleh. Nampak tak? Jadi itu menunjukkan bagaimana kita sebagai Muslim, mukmin, kita sangat berhati-hati dalam soal asma' dan sifat. Kita tidak macam agama lain, dia nak bagi gelaran, dia nak bagi nama, walaupun tidak ada nas yang kukuh dengan nama itu, mereka tetap melakukan jenayah tersebut. Itu yang menyebabkan kitab-kitab terdahulu telah diubah. Kita dalam agama kita itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi sekadar itu, tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada tajuk seterusnya. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.